الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu semula pada pagi ini. Kita sama-sama dapat salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan awal pagi dan sepanjang hari kita hari ini diberikan kekuatan dan juga taufik untuk kita melakukan amal ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pertemuan kita yang lepas membicarakan ayat iaitu daripada surah Ali Imran ayat yang ke-103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Iaitu asbabun nuzul pada ayat ini. Kita ulas semula. Ialah yang diriwayatkan daripada Zaid, iaitu satu perkara yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, di mana seorang Yahudi yang bernama Syas bin Al-Ashraf, Syas bin Ashraf yang datang lalu dalam satu kumpulan, melihat satu kelompok di mana di sana ada Aus dan Khazraj. Dan seperti mana yang kita tahu, Aus dan Khazraj ini sebelum daripada Islam, mereka ini adalah dua puak yang bermusuh sekian lama. Sekian lama bermusuh. Sama-sama Arab, bangsa Arab belaka, tapi mereka bermusuh sekian lama. Jadi bila Islam mari, Islam menyatukan Aus dan Khazraj yang ada di Madinah. Selain daripada menyatukan, selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan dua kumpulan yang besar, iaitu Muhajirin dan Ansar. Aus ni orang Madinah juga, Khazraj pun di Madinah juga. Jadi Islam menyatukan. Dengan Islam mereka semua bersatu di bawah naungan Islam. Tapi berlaku satu perkara di mana setelah daripada itu Ibn Abbas Zaid meriwayatkan bahawasanya Syas bin Ashraf ini lalu melewati kumpulan di mana di sana terdapat golongan Aus dan juga Khazraj. Lalu ia menebarkan fitnah-fitnah serta mengungkit cerita-cerita lama di kalangan Aus dan Khazraj. Waktu baik semula cerita-cerita lama, berita-berita, perkara-perkara yang pernah berlaku di kalangan Aus dan Khazraj. Dan Syas menggunakan menggunakan golongan muda di kalangan Bani Israel.
ambil orang muda di kalangan syabab, kalangan Bani Israel, untuk masuk menyelinap di dalam dua-dua puak tadi. Di puak Aus pun disuruh masuk, Khazraj pun dia masuk, untuk membangkitkan semangat perkauman mereka serta mengungkit kisah lama, peristiwa permusuhan mereka yang sekian lama berlaku. Sehinggalah mendatangkan kemarahan dan membangkitkan semangat mereka semula. Lalu sehinggalah pada tahap mereka mengangkat pedang, sambil melaungkan perkataan as-silah, as-silah, dan berlaku ketegangan di antara Aus dan Khazraj. Berlaku ketegangan semula di kalangan mereka, dan mereka mula lupa akan hubungan yang telah dijalinkan oleh Islam. Islam telah menyatukan hati-hati mereka. Teringat dah ketika tu. Teringat dah bila mari semula cerita lama, bangkit semula cerita-cerita lama. Ini bahaya yang berlaku, dan sekarang pun benda seperti ini terus berlaku. Fitnah ini dipanggil fitnah yang ada sepanjang zaman. Di antara fitnah ini ada yang orang panggil batu api, dia ada yang mencetuskan fitnah. Tambah-tambah zaman sekarang ni perkara yang lebih mudah lagi untuk menyampaikan fitnah, untuk menyebarkan fitnah. Sebar melalui media-media massa, dalam penulisan, buat video. Bentuk-bentuk fitnah ni lagi cepat tersebar. Sehinggalah berita ini sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat tersebut serta sambil berkata Allahu alaikum, atad'un al-jahiliyah. Nabi kata, adakah kamu nak kembali semula kepada zaman jahiliyah kamu yang kamu telah bermusuh-musuhan, sedangkan aku Nabi di kalangan kamu yang paling mulia, yang membawa Islam pada kamu dan menyatukan kamu dengan Islam. Nabi telah menyatukan Aus dan Khazraj ni dengan Islam. Sedangkan kamu waktu itu hampir-hampir jatuh ke jurang neraka. Allah Ta'ala sebut, fa'anqazakum minha, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan kamu daripada jatuh daripada jurang api neraka, iaitu permusuhan di kalangan kamu yang sekian lama. Dan kamu telah bersatu dalam Islam. Allah telah satukan kamu dalam Islam. Bagaimana pula kamu nak kembali semula kepada zaman jahiliyah, nak mari semula. Bila Islam mari, maka terhapuslah jahiliyah. Hapuslah jahiliyah, menghapuskan segala amalan-amalan yang sudah dilakukan. Bila mereka ni masuk Islam, maka segala dosa mereka ni gugur. Orang masuk Islam ni, al-Islam yamhu adz-dzunub. Bila masuk Islam, Islam ni menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Bila orang tu, walaupun dia ni orang kafir, seumur hidup dia ni buat dosa, tapi bila dia masuk Islam, ibarat bayi yang baru lahir, tak ada dosa. Apabila Nabi SAW berada di situ, bagi peringatan semula pada mereka, lalu mereka mula reda semula. Dan Nabi tidak beredar daripada tempat tersebut, sehinggalah turunkan ayat pada Nabi SAW, dan Nabi SAW membacakan ayat ini dengan kuat di kalangan mereka, iaitu Aus dan Khazraj. Lalu mereka fa'ansitu wasma'u fa'ansitu, mereka dengar dan juga ansitu ni dia agak senyap belaka. Fa'al qasilah, lalu setelah dengar ayat tadi, lalu mereka pun
campurkan senjata-senjata mereka. Hauklah pedang. Sehinggalah mereka ini menangis di kalangan mereka dan berpelukan semula. Dan mereka sedar bahawasanya itu adalah daripada bisikan syaitan dan perancangan musuh-musuh untuk menghancurkan umat Islam. Benda ni sentiasa berlaku sepanjang masa. Sebab itulah bila berlaku apa-apa, Allah Ta'ala kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila ada berlaku apa-apa pertelingkahan di kalangan umat Islam, farudduhu ila Allah, balik semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujuk Al-Quran, rujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan fitnah ni sentiasa wujud, ada semua ni. Bila molek reda, dia kata tubik fitnah. Bila reda, tubik fitnah, tubik mula. Betulah yang menyelesaikan masalah-masalah ini kena rujuk pada Al-Quran. Rujuk pada Al-Quran. Tengoklah apa yang berlaku. Tengok pada sirah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gapo dia benda ni pernah berlaku tak? Pernah berlaku. Dan sekarang ni pun berlaku. Orang nak cucuk balik berlakunya penyatuan umat Islam. Orang nak cuba bangkitkan semula semangat kemarahan. Bangkitkan semula supaya berlaku ketegangan semula. Inilah peranan para alim ulama untuk menyatukan umat Islam. Hari kita tengok pula pada satu ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisu sawaa'a min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika minas salihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Tinggal ayat ni. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Laisu sawa. Allah SWT sebut tidak sama min ahli kitab, di kalangan ahli kitab, ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Orang-orang di kalangan ahli kitab Allah SWT sebut tak sama. Ada yang beriman benar-benar dengan agama di kalangan pengikut Nabi Isa, di kalangan pengikut Nabi Musa, ada yang benar-benar beriman, yang mengikut ajaran daripada kitab Taurat dan juga Injil. Dan ada sebahagian daripada dia yang menggunakan kesempatan tidak mentaati perintah daripada Taurat dan juga Injil, bahkan mengingkari rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Rughiba fil Islami Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam mula berminat dengan Islam. Siapa dia Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam ni di kalangan ahbar, ahli kitab ataupun ahbar, orang alim di kalangan Bani Israel. Dia ni mula berminat pada Islam kerana dia adalah orang yang patuh dengan agama.
orang Yahudi yang patuh, orang Israel, Bani Israel yang patuh pada agama yang benar-benar beriman pada kitab. Allah Ta'ala kata yatluna ayatillah, mereka membaca kitab daripada kitab-kitab ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala siang dan malam. Wa hum yasjuduna, mereka ni adalah orang yang beribadat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Abdullah bin Salam dan beberapa orang sahabat yang berminat pada Islam ini, lalu mereka memeluk Islam. Faqalatil ahbaril yahud, maka pendeta-pendeta Yahudi berkata kepada Abdullah bin Salam, ma amana bi Muhammadin wattaba'uhu illa syararana. Katanya bapak Yahudi, dia kata Abdullah bin Salam yang beriman dengan Muhammad ni, pokok dia ni tidaklah mereka ini melainkan orang-orang yang paling jahat di kalangan kami. Pernah berlaku ketika mana Nabi SAW berbual dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kata, ya Rasulullah, mu nak kenal ada orang Yahudi lagu mana. Lalu kalau katanya Abdullah bin Salam, kalau orang Yahudi lalu cuba mu tanya mereka tentang aku ni, siapa dia. Lalu Abdullah bin Salam pergi nusuk, sembunyi, dan lalu orang Yahudi. Lalu Nabi SAW panggil, tanya mereka, aku nak tanya siapa dia ke Abdullah bin Salam di kalangan kamu. Kata Yahudi ni, huwa khiyarana, dia ni adalah orang terbaik di kalangan kami. Dia ni anak keturunan orang baik-baik, orang-orang tok lebah, orang-orang jujur. Kata-kata dia ni orang dengar belakang, dia ni segala bentuk pujian dia ayat belakang. Lalu Nabi tunjukkan pada Yahudi, dia kata, kalau aku nak tunjuk padamu ayat kepadamu Abdullah bin Salam ni masuk Islam, percaya kau tidak? Lalu Abdullah bin Salam keluar, tunjuk, dia kata, aku telah Islam. Lalu Yahudi kata tadi, tukar selalu. Tak, dia kata dia ni orang paling jahat di kalangan kami. Orang tak ada orang atau juru, semua sekali waktu habis kutuk semula. Kutuk selalu. Ayatnya, kalau hak setara tu, kalau pada dalam kitab pun dia boleh susuk orang Yahudi ni. Dia boleh susuk. Daripada kitab Taurat yang sebut kebenaran tentang Nabi pun, hak dia duk baca sebelum ni, dia duk sebar sebelum ni tentang Nabi ni, sehingga ke orang Madinah ni nak tunggu-tunggu juga. Orang Arab Madinah tunggu-tunggu juga kedatangan Nabi SAW. Tiba-tiba bila munculnya Nabi, orang Madinah ramai beriman pada Nabi, orang Yahudi tak beriman, dan mereka ubah semula apa hak dia royak tu, dia tukar balik. Bahkan dia tak mengaku, dia kata dia tak royak. Dengan sifat nabinya, dengan apa sahaja yang telah disebut dalam Taurat tentang Nabi. Kalau hak tu pun dia boleh begitu, apalagi pada orang di kalangan mereka. Hanya kutuk sungguhlah. Lalu mereka memeluk Islam. Lalu orang Yahudi nak tutup lebah Yahudi yang lain pun kutuk dia. Kata dia ni adalah orang yang tak baik, orang yang tak bagus di kalangan kami. Walaupun mereka tahu Abdullah bin Salam ini adalah orang yang terbaik di kalangan mereka, antara orang-orang juru yang terbaik di kalangan mereka. Bila mana berlaku tak puas hatinya, sakit hati, dengki kepada Nabi, lalu mereka sanggup untuk ubah apa sahaja yang kebenaran yang ada. Kemudian Allah nyatakan di sini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut perbezaan di kalangan ahli kita. Mereka yang beriman, benar-benar beriman, yatluna ayatillahi ana al-laili
wa hum yasjudun, mereka ni adalah orang yang melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beza di kalangan ahli kitab. Ada ahli kitab yang sekadar membaca ayat-ayat dalam kitab mereka. Email saja, baca. Bila mari benda kebenaran berlaku, mereka tak boleh terima walaupun ada dalam kitab dia sendiri sebut. Tak boleh terima. Tapi hak beriman benar-benar, Allah Taala sebut yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yusari'una fil khairat wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Mereka ini orang yang beriman pada Allah dan juga hari kiamat. Sebab tu beriman ni Allah Taala akan sertakan lalu pada yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah Subhanahu wa taala sertakan selalu dengan beriman dengan Allah, mesti yakin dengan hari akhir, hari kiamat. Sebab bila tanya orang, semua kata beriman belaka. Bila tanya beriman, tapi bila soal hak gaib, bila mari perkara yang gaib, mereka tak boleh nak terima. Tak ingat selalu. Gapo dia hak gaib? Dosa pahala, syurga neraka, malaikat, hak catat amalan, semua tak ingat belaka tu. Kita tanya beriman, tapi time bila mana mari berlaku gapo-gapo berlaku tak teringat dah. Tai nak kecek, waktu kita nak kecek pasal kita buang orang. Dia buang ni kita lama kalau buang kecek ni. Benar-benar molek itu bit semetal. Waktu kalau jaga sungguh kecek dia akan cuba jaga. Kadang-kadang buang ni itu bit topik dia panjang. Mula-mula topik dia lagu lain, tiba-tiba masuk cerita lain pula. Dia jadi sambung. Dia jadi panjang. Takutnya bila sambung jadi kau pada cerita-cerita hak tak boleh. Sambung cerita lain pula. Sambung lah cerita binatang. Ini lama-lama kecek hatu binatang pula. Kecek hatu binatang, so kecek pangat tuai. Tu panjang dak. Dia tu kemudian kucing gini. Dia kucing sudah. Kita pegang kucing sudah tu bila cerita. Sudah dia pegang kucing tak cara mari makan mau kita, mari berak mau kita. Dia tu gini habis tu cerita. Panjang cerita orang. Cerita orang panjang. Teka tu tak ingat dah lah. Sebab itulah Allah serta akan selalu dengan yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Beriman dengan Allah, iaitu beriman dengan hari kiamat juga. Bila sebut hari kiamat, semua merangkumi belaka dah. Dosa pahala, hari pembalasan, hari yaumul hisab, hari ditimbang, dihisab segala amalan, semua masuk belaka dalam itu. Disebut hari akhirat. Kita terlupa kadang-kadang bila nak kepada yusari'una fil khairat. Orang yang beriman ni yusari'un. Apa dia yusari'un? Bersegera fil khairat, pada perkara-perkara kebaikan. Sebab tu kita nak ayat betul kita beriman ni. Bila ada benda-benda kebaikan, kita tidak termasuk daripada dari kalangan orang yang bersegera untuk nak kepada kebaikan tersebut. Tak kira lah dalam bab sedekah ke, dalam bab ibadat ke, tidak bersegera. Mana ada apa-apa orang tawar ke, nak derma ke, infak ke, tengok dulu, fikir dulu, lama tidak bersegera. Orang ajak, marilah nak rebel, lembu ada dah ni, tengok dulu, cari survey dulu. Mahal ni, nak kena 700 ke 800 ke, mahal ni. Tengok dulu lembu lain takkan ada murah. Nak jajak dulu, jajak. Esok nak raya lah. Tak ada lah, kena ambil demo juga. Dia kata tak ada dah, orang ambil lah saja.
Yusari'u bila ada tu ambil selalu. Mahal murah sedut cara. Nah, dulu orang pertikaian, orang duk kecek lah. Ni mahal, ni murah, ni besar, ni lembu banyak daging, ni lembu kurus tak ada daging. Nah, tak orang kecek nak pilih. Nak pilih ni bukan hak pilih hak terbaik untuk dikorbankan. Hak dia rasa terbaik untuk dia jimat duit. Tu pilih bagi lain. Nah, kalau kita nak korban, kena pilih hak terbaik tu, maknanya lembu kita pilih tu hak besar, hak molek, hak sihat. Nah, hak sihat, hak molek juga pun comel. Ni nak hak sihat, hak molek juga nak murah. Ni puas lebih. Lepas tu tak jadi tahun ni, tak rupiah. Tak rupiah pula. Itu tidak yusari'una fil khairat. Tidak berlumba-lumba untuk mencari kebaikan. Supalah lepas sembelih ke apa dak. Lepas sembelih ambil taing bagi daging. Ni pilih hitam. Orang tak tuju topok ni ambillah hak mana. Tengok mana comel. Hak mana ada tulis banyak sikit. Hak mana ada isi yang molek-molek. Orang-orang tak siap ambil. Tu pilihlah gitu. Nak pilihlah gitu. Taing buat kerja ada peluk tubuh. Orang duduk nakir, orang duduk lapar, kita duduk silek. Pas sising-sising kat lengan baju. Nak pas sising-sising lengan kain. Ni. Kile-kile pisah. Kile jamur sikit. Tinggal. Jamur sikit tinggal. Tunggu dulu pakai tak pisah ke apa dah tak? Kalau dulu-dulu berebut nak pisah. Nak pisah perut lah macam-macam. Kalau ni abang ditolak. Tak si belakang. Senang tak si. Nak ambil kat orang lain belakang. Lepas tu tunggu ambil. Maknanya tak si nak buat kebajikan sikit. Khidmat sikit. Nak ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Selain daripada melakukan ibadat, bersegera melakukan ibadat, yusari'una fil khairat juga orang-orang yang orang beriman dengan Allah Taala ni, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyuruh orang, memberi galakkan pada orang untuk melakukan kebaikan. Nak melakukan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan dia menegah daripada perkara-perkara yang munkar. Tu kena faham konsep amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kena faham konsep tu. Ni. Kadang-kadang sebut pun tak betul dah. Sebut apa dia? Amal ma'ruf. Dia bukan amal ma'ruf, dalam Quran sebut amar ma'ruf. Amar iaitu dengan maksud menyuruh. Kalau amal ma'ruf, buat ma'ruf. Maksud dia buat ma'ruf ni dia lah buatnya. Semaya dia buat semaya sunat, mengaji Quran, itu amal ma'ruf. Kalau amru bil ma'ruf, kena suruh orang tu. Suruh orang buat kebaikan. Maknanya dalam maksud dengan maksud dia juga buat. Sama-sama buat. Nah, amru bil ma'ruf. Ni guna amal ma'ruf nahi munkar. Nahi salah dah. Nahyu munkar. Nahi munkar kita ambil tu bahasa daripada bahasa orang. Jadi sebut hak dia betul lah. Kita menjadi membahasakan dengan bahasa kita boleh, tapi kadang-kadang lari makna. Amal ma'ruf. Amru bil ma'ruf. Amar dengan huruf R, dengan ra. Suruh kepada kebaikan. Wa nahyu 'anil munkar, menegah. Menegah ketika itu bukan suruh orang tegah. Kalau amru bil ma'ruf, menyuruh orang. Selain daripada buat sendiri dan juga menyuruh. Kalau nahyu munkar, menegah ni dia sendiri. Kena bermula dengan diri sendiri, menegah kemungkaran. Menegah kemungkaran. Barulah kena. Ni hak baik, suruh orang buat. Hak tak baik, suruh orang lari.
Dia tak larang, dia suruh orang lari. Kena pada diri sendiri. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis yang masyhur kita selalu dengar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa dia tengok benda mungkar, Nabi kata falyughayyirhu bi yadihi. Dia kena teguh dengan diri dia sendiri dulu. Bi yadihi, dengan kuasa yang ada pada dia, dengan kekuatan dia. Dengan diri dia. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, maknanya hak dia lah. Dia kena ayat dengan lidah dia. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, kalau dia tak mampu, dia menegah, dia membenci dengan hati dia. Nabi kata orang benci dengan hati ni, wa dzalika adhaful iman. Orang yang paling lemah iman dia ialah orang yang benci, yang tak mampu nak suruh, nak larang orang melakukan kemungkaran, dan dia membenci dalam diri dia. Dia nak tegur, nak guna kuasa, dia tak boleh, dia tak ada kuasa. Nak larang dengan mulut dia, atau nak tulis dengan tangan, nak buat penulis dia ke apa, dia tak mampu juga. Tapi dia sentiasa, dia benci dengan hati dia. Benci dengan hati ni Nabi kata wa dzalika adhaful iman, selemah-lemah iman. Maknanya orang yang ada orang panggil hak duduk di tahap tu, itulah selemah-lemah iman. Tapi siapa dia tengok kemungkaran, dia tak tegah dengan diri dia, dengan kekuasaan yang dia ada, dan dia tak cegah dengan lidah dia, dia tak kata, dia tak tolong larang. Lidah ni dengan maksud dia sendiri royak, ataupun dia bentuk penulisan juga termasuk dengan lidah juga, atau dia sendiri tak mampu, tak benci pun dengan hati, tidak membenci dengan hati. Maknanya tak ada rasa. Tengok kemungkaran pun tengok, tak ada rasa apa-apa. Kalau rasa benci dengan hati pun, Nabi kata dah selemah-lemah iman. Kalau tak ada rasa apa-apa, kita nak kata lagu mana? Nak tahap mana lagi iman tu betul? Ini betullah kena ada di kalangan kita, dalam diri kita ni ada benda-benda kita buat amru bil ma'ruf nahyu 'anil munkar. Kena ada untuk nilai diri kita, untuk nilai iman kita setara mana. Ni berani kau nak gitu gua, tak berani. Bila nak gitu rasa kenali roda-roda. Tak kenali nak gua ya, tak berani. Tu setara mana tu? Baru kita boleh nilai keimanan kita ni setara mana. Ada dalam diri kita. Kalau kita tak mampu hanya sekadar tengok, iman aku ni lagu mana, baru kita boleh nilai. Apabila orang-orang Yahudi berkata kepada Abdullah bin Salam, berkata kepada Abdullah bin Salam lagu tu, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni. Inilah sebab nuzul dia. Ada juga daripada riwayat-riwayat lain, tapi ayat ni daripada Ibn Abbas. Daripada Ibn Abbas kata, bila Abdullah bin Salam tunjuk pada mereka keislaman dia, maka orang Yahudi pun nak kutuk dia. Koyaklah orang tak mengaku dah Abdullah bin Salam orang baik. Sedangkan Abdullah bin Salam ni bila sewaktu dia belum Islam pun, dia adalah orang yang benar-benar mengikut ajaran Nabi Musa. Orang yang benar-benar mengikut ajaran Nabi Musa dan tidak menolak kebenaran Nabi Isa. Dia tak tolak kebenaran Nabi Isa. Berkata dia beriman dengan Nabi Musa sungguh, tapi bila mari Nabi Isa, dia tak mengaku. Sebab orang Yahudi dia tuduh pada Nabi Isa ni ialah anak luar nikah. Tuduh Nabi Isa sebagai anak luar nikah dan bukan Nabi. Dia menuduh pada Maryam itu sebagai seorang yang melakukan perbuatan yang mungkar, dan dia tidak menerima kebenaran Nabi Isa. Dia tolak. Dia hanya terima ajaran dia, dia mengaku dia ajaran dia, dan dia tak boleh. Bahkan Nabi Isa ni nak dibunuh oleh mereka. Tapi tak semua, ada juga di kalangan
Yahudi ni yang beriman dengan Nabi Isa. Pengikut-pengikut dia yang dipanggil sebagai Hawariyun, Al-Ansar. Nabi Isa tanya, man ansari ilallah? Qala al-Hawariyuna nahnu ansarullah. Pokok Hawariyin ni adalah oleh kalangan pengikut-pengikut Nabi Isa. Dan Abdullah bin Salam tidak menolak kebenaran Nabi Isa dan menerima Islam. Dan Yahudi ni dia banyak mazhab juga. Dia ada banyak mazhab juga. Tu faham dia lagu ni, sehinggalah sekarang ni hak duduk di belah Eropah ni ada lagi yang kata hak pergi duduk di di Palestin tu kebanyakannya sudah berfahaman Zionis. Zionis iaitu mengaku tanah Palestin ini sebagai tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Mengaku sebagai tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Ada juga orang Islam kata lagu tu. Itu masalah. Ada juga orang Islam kata sepatutnya orang Palestin ni larilah, nak hidup larilah, sebab Palestin ni telah bumi telah dijanjikan oleh Tuhan untuk orang Yahudi. Ada juga orang Islam kata lagu tu. Itulah bila baca Al-Quran ni tak tengok tafsir ataupun tak tahu sejarah. Sebab dalam Quran sebutlah Allah Ta'ala sebut udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Hatu ketika mana Allah Ta'ala zaman Nabi Musa, Allah Ta'ala suruh masuk ke Palestin. Tapi bukanlah bumi yang dijanjikan oleh Allah. Ketika itu, selepas daripada tu Nabi kata tak ada bumi untuk orang Yahudi, tak ada bumi untuk orang Yahudi. Tidak ada bumi untuk orang Yahudi. Dan Islam sebenarnya tidak mengiktiraf mana-mana negara untuk Yahudi. Tak ada. Jangan pula kita kata negara Israel. Tidak ada negara untuk mereka dalam Islam. Walaupun sekarang ni dia dah mengaku negara dia tu. Nak masuk negara tu kena ambil, nak masuk ke Palestin ni, nak pergi ke Masjid Aqsa kena ambil visa dia. Tu ulama khilaf lah. Royak dah orang panggil darurat kalau ke mana untuk pergi ziarah Masjid Aqsa. Sebab Nabi kata 3 tempat ni hak kena pergi dulu. Yang kamu perlu bersusah payah untuk bermusafir 3 tempat ni dulu. Nak kena kumpul duit, nak cukup tambah ke apa semua ni, nak pergi musafir jauh, 3 tempat ni dulu kena pergi. Yang pertama Masjid Nabawi, Madinah. Bani Makkah. Yang kedua Madinah. Yang ketiga Nabi kata Masjid Aqsa. 3 tempat ni dulu. Asyaddur rihal, hak ni dulu. Kena susah dulu. Naik pun duit nak pergi mana makan angin? Mikir dulu makan angin ni pergi dah ke Mekah. Nak makan angin, nak pergi Hong Kong, nak pergi mana-mana ni, pergi dah ke Madinah. Nak makan angin, nak pergi Korea kau, nak pergi Jepun kau, pergi dah ke Masjid Aqsa. Tak pergi lagi. Jadi Nabi kata hak ni lebih utama. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka adalah orang-orang yang berlumba-lumba bersegera untuk melakukan kebaikan. Dan tingkat pada kebaikan tu berbeza-beza. Contoh orang nak semaya berjemaah, kita semaya berjemaah tak sama dah. Allah Ta'ala kata tidak sama di kalangan orang yang beriman ni. Kalau hak mari dapat sah pertama terlain dah, tak sama dah dengan orang duduk di sah kedua. Orang yang dapat takbiratul ula bersama dengan imam tak sama dah dengan orang selepas daripada tu. Mari tu dia tak imam baca Fatihah dah, tak sama dengan orang yang dapat takbiratul ula.
Jangan kita rasa serupa je. Aku semaya berjemaah berlaku, dengan salah berlaku siap. Tak sama. Tak sama kita semaya berjemaah kita mari tu, hak duduk sah pertama, hak dapat takbiratul ula, darjat dia lain. Lebih tinggi daripada orang duduk sah kedua, lebih tinggi daripada orang dapat hak tak ada dengan takbiratul ula. Beza berlaku tu sebab dia ada penilaian dah. Lepas tu kita kena tengok. Aku lagi kalau tak semaya berjemaah, lagilah tak sama. Dulu masa PKP, sebelum PKP boleh mari berjemaah, mari. Tak. Lepas tu kena PKP tak boleh mari, akan ngaju tak mari pas sudah. Macam bila jemaah kita sebelum PKP dengan selepas PKP, ataupun dalam waktu tempoh PKP yang dibenarkan semaya berjemaah, mana ramai? Ramai sebelum kau, ramai tu ke zaman sekarang ni. Tak ramai, tak sama dah. Ngaju tak semari, biar malah mari. Ada. Jumaat dulu tak boleh mari, sekat 20 orang, lepas tu sekat 40 orang. Tak ada nama, tak senarai. Tahu kena tunggu, tak boleh apa ni minggu depan. Tunggu minggu depan tak boleh pula nama, tak ada pula nama dia. Ngaju tak mari Jumaat. Bila orang buka ikut kapasiti masjid, tak mari juga. Biar malah lagi. Malah lagi. Itu kejadian dengan Allah Ta'ala lah, ke mana lagi tak? Dan dalam tabaqat amal ibadat ni dia ada perbezaan. Kita semaya berjemaah ni tak serupa belaka ni. Pahala jemaah mungkin sama. Mungkin sama, tapi dari segi hak lain, hak khusyuknya, hak tidak khusyuknya, hak benar-benar menghayati bacaan imamnya, benar-benar menghayati bacaan al-Fatihahnya, tak sama belaka. Semua ada kelebihan dan kekurangan. Ini sebablah dalam beribadat kita juga mestilah orang panggil buat penilaian juga. Kena hitung juga kita semaya ni tahap mana kita ni. Kita beribadat, kita baca Quran, kita buat sedekah apa semua, kita di tahap yang mana? Buat perhitungan mengikut sukatan yang telah ditentukan, yang telah disebut oleh Nabi SAW, yang telah disebut dalam Al-Quran, yang telah diuraikan oleh para alim ulama dalam kitab-kitab. Allah Ta'ala alam. Sekatulah yang pagi-pagi ini yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang dalam kepada dia muslimin. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.